Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu berita hangat. Satu isu hangat hari ini saya nak kongsi dengan kamu berkenaan dengan satu gelaran yang kawan saya gelar untuk Zuraida. Beliau kata Zuraida ini the Queen of Lompat Party, dan saya agak setuju juga dengan kenyataan daripada kawan saya itu. Jadi hari ini the Queen of Lompat Katak. Akhirnya buat satu kejutan, satu pendedahan. Berita hangat hari ini, krisis PBM. Zuraida tiba-tiba membuat satu pendedahan, satu kejutan. Zuraida menuduh Larry tak matang, angku tak rasional. Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini supaya seluruh rakyat Malaysia tahu tentang isu hangat hari ini. Bekas ahli Parlimen Ampang, Datuk Zuraida Kamarudin, menyifatkan Presiden PBM, Parti Bangsa Malaysia, pimpinan Datuk Larry bersikap tidak matang, angkuh, dan gagal berfikir secara rasional dalam menguruskan parti. Jadi kenapa beliau tidak letak jawatan walaupun sekarang beliau, menurut yang saya ingat, beliau digantung keahlian? Dan kenapa beliau mengkritik partinya sendiri? Kalau benar-benar beliau memang tidak mahu lagi berada di dalam PBM, kenapa beliau tidak letak jawatan saja? Kan? Kenapa Anda buat kenyataan di media bahwa Larry tak matang, angku tak rasional, sekaligus memburukkan nama partinya sendiri? Zuraida yang digantung keahlian daripada PBM pada bulan Oktober mendakwa ia termasuk tindakan Larry sebelum ini yang mengugut pemimpin lain dengan menggunakan kuasanya untuk menandatangani watika sebelum PRU ke-15. Kata bekas Menteri Perusahaan, Peladangan, dan Komoditi itu, yang sebelum ini Presiden pengganti PBM, sebagai sebuah parti yang demokratik, Larry sepatutnya berbincang terlebih dahulu sebelum melaksanakan sebarang tindakan atau membuat keputusan tertentu. Malangnya, perkara ini berlaku selepas saya dan pasukan membangunkan PBM dari awal penubuhan dengan penambahan kekuatan daripada ahli badan bukan kerajaan NGO, penggerak komuniti negara. Ia dengan perjanjian bahwa tampuk tertinggi parti diserahkan kepada saya serta-merta berikutan pengumuman saya menyertai parti ini. Perkara ini juga diabsahkan melalui usul dalam mesyuarat agung tahunan parti di peringkat nasional. Namun selepas PRU 15 berlangsung, Larry, Presiden PBM, dikatakan memungkiri janji, malah bertindak tanpa segan silu membelakangi kehendak majoriti ahli PBM dan menyalahgunakan jawatannya untuk kekal berkuasa. Baru-baru ini juga Larry dilaporkan beliau sudah menghantar surat tunjuk sebab kepada Zuraida dan beberapa AMT PBM selepas mereka gagal untuk menghadirkan diri mesyuarat MT minggu lalu dan diberi tempo untuk menjawab surat itu dalam tempo 7 hari sehingga hari Isnin. Katanya, jika gagal berbuat demikian mereka akan disingkirkan daripada PBM. Adakah bermakna Zuraida memang merelakan pemergiannya daripada PBM sekiranya beliau tidak menjawab surat yang dihantar oleh Presiden PBM? Zuraida akan digugurkan, akan dilucutkan jawatan, bukan saja digantung, bahkan akan digugurkan menurut kenyataan hari ini. Ataupun tuan-tuan dan puan semua, krisis ini di dalam PBM boleh membuat Larry sendiri jatuh setelah Zuraida juga yang PBM walaupun digantung keahliannya mendedah bahwa Larry ini tak matang, angku, dan tak rasional. Apa komen Anda? Siapa yang patut letak jawatan, Larry atau Zuraida? Ini pasti mengejutkan. Jadi tuan-tuan dan puan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia melalui channel ini. Terima kasih semua. Salam sejahtera Malaysia. Oke tuan-tuan dan puan semua, satu berita mengejutkan, satu berita tergempar yang saya nak kongsi dengan kamu hari ini, khas untuk pengikut-pengikut, pengundi, dan semua yang setia kepada Muhyiddin Yassin, setia kepada Presiden PAS, dan juga penyokong Perikatan Nasional.
Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, isu hangat hari ini, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada semua subscriber dan kepada semua yang menonton video ini yang menyambut hari Natal. Oke, baik tonton Bapak semua. Satu isu hangat saya nak kongsi hari ini. 15 adun angkat sumpah. Saya bertanya-tanya tuan-tuan dan puan. Siapa 15 adun ini? Siapakah 15 adun ini yang mengangkat sumpah? Setelah saya melihat berita ini bertajuk 15 adun Perlis angkat sumpah. Dan adakah 15 adun yang mengangkat sumpah ini daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional ataupun sebagainya? Oke, berita sepenuhnya. Seramai 15 ahli Dewan Undangan Negeri adun Perlis, termasuk 14 daripada Perikatan Nasional. Maknanya 14 adun mengangkat sumpah adalah daripada Perikatan Nasional. PN yang dianggotai PAS dan Bersatu menerajui DUN selepas merampas Perlis daripada Kerajaan Barisan Nasional yang mentadbir selama 65 tahun. Maknanya pada waktu sebelum ini, selama 65 tahun ataupun beberapa tempoh sebelum itu, Perlis ditakluki oleh ataupun ditadbir oleh Barisan Nasional. Dan kenyataan hari ini yang menyatakan PN yang dianggotai, kita tahu PN memang dianggotai oleh parti agama Islam yaitu PAS dan Bersatu yang menerajui DUN selepas merampas Perlis daripada kerajaan BN. Adun Sanglang yang juga Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli mendahului senarai 15 adun yang mengangkat sumpah sebelum diakhiri Wakil Tunggal Pembangkang Gan Ailing yang juga adun Indera Kayangan. Selain Muhammad Syukri, adun Perikatan Nasional yang terdiri daripada Ridzuan Hashim daripada Guar Sanji, Izizam Ibrahim Titi Tinggi, Hazik Ashraf Dun daripada Berseri, Saad Seman daripada Cuping, Wan Badariah Wan Saad Mata Air, Muhammad Azmir Azizan Santan, Fakrul Anwar Ismail dari Bintong, dan Datin Marzita Mansor dari Sena. Adun lain yang turut mengangkat sumpah adalah Abu Bakar Hamzah dari Kuala Perlis, Asrul Amran Abdul Jalil Kayang, Megat Hashirat Hasan dari Pauh, Wan Zikri Afhar Ishak dari Tambun Tulang, dan Razali Saad dari Simpang 4. Jadi itu adalah senarai yang mengangkat sumpah, dan 14 daripada Perikatan Nasional, 14 adun Perlis, termasuklah 14 ini adalah daripada Parti Perikatan Nasional. Berita ini sudah pasti gembira untuk Muhyiddin Yassin. Oke, sebelum itu kita teruskan tajuk berita hari ini, 15 adun Perlis yang mengangkat sumpah. Berita ini bertarik pada 19 Desember, tetapi saya tetap ingin berkongsi isu hangat hari ini. Walaupun pentadbiran negeri dan persekutuan berbeza, apa yang penting saya akan menjadi semak dan imbang bagi memastikan agenda negeri dan juga rakyat dapat diteruskan selain menjadi penghubung kepada kerajaan pusat. Sementara itu adalah kenyataan daripada Ailing yang juga naib pengerusi Majlis Pimpinan PKR Perlis berkata, beliau melihat perkembangan berlaku ini agak drastik dan sedaya upaya membawa suara rakyat meskipun terpaksa berseorangan di blok Pembangkang. Jadi tuan-tuan dan puan semua, berita hari ini 15 adun Perlis mengangkat sumpah dan 14 daripada Perikatan Nasional. Jadi kita boleh assume ataupun mungkin kita boleh letak tajuk berita hari ini 14 lagi kerusi baru untuk Perikatan Nasional.